Salam sejahtera saudara, selamat bertemu dalam Detik Personality. Episod kali ini akan menjaki bekas pelajar cemerlang madrasah. Beliau meneroka bidang yang jarang sekali diceburi oleh kaum wanita. Bahkan beliau dikira sebagai 100 wanita Singapura berpengaruh dalam teknologi. Assalamualaikum Amalina. Tunggu saya kan. Nursha. Nursha inilah sekolah saya, Madrasah Al-Ma'arif yang saya menuntut sejak bangku sekolah rendah sampai ke Pra University. Encik Nursha inilah antara batch-batch yang saya bawa untuk kongsikan. Yang ini batch nama saya masa saya darjah 1. Kemudian antara fakta menariklah masa saya mula daripada darjah 2 saya sebenarnya menjadi ketua darjah classroom monitor. Kemudian daripada darjah 3 sehinggalah 2012 Prayu 2 saya sebenarnya menjadi prefect. Madrasah Al-Ma'arif ini merupakan madrasah di mana semuanya pelajar perempuan. Jadi apa yang sering dibicarakan oleh pelajar perempuan di sini? Banyak tu rahsia. Mungkin rasanya topik-topik ini tak beza rasanya daripada pelajar-pelajar lain. Kita cerita tentang apa kita buat di rumah, apa yang kita tonton di televisyen. Sebab pun tak banyak interaksi atau dengan pelajar-pelajar lelaki. Selama 12 tahun di Madrasah Al-Ma'arif ni, pernah tak Amalina terlintas untuk menceburi bidang agama? Sejak menengah 4 lagi, memang minat dalam bidang agama tu memang cukup kuat. Tapi untuk saya, Alhamdulillah, kerana saya buat yang terbaik untuk kedua-duanya, sebab itulah saya meneruskan pelajaran di peringkat Prayu. Amalina, saya juga sebenarnya ada kejutan untuk anda ni. Pengurusi Majlis, panel hakimnya adil lagi bijaksana, barisan pihak pencadang yang dinaikkan serta warga, persidangan yang dimuliakan. Ini adalah pada tahun 2012, kali kedua kami sepasukan mewakili madrasah dan pada tahun inilah kami menjelma sebagai juara. Saya dan rakan-rakan sepasukan sentiasa mengatakan bahawa ini adalah antara zaman tahun gemilang. Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Kami mewakili madrasah dan cukup menjadi satu orang kata pride lah for the school. Encik Nursha inilah di darjah saya di Pra University 1. Anda merupakan pelajar cemerlang madrasah, anda juga cukup cemerlang dalam bidang kerjaya, bahkan meneroka bidang yang jarang-jarang sekali diceburi oleh kaum wanita, iaitu pencegahan pengganasan di RSIS. Kenapa mahu ceburi bidang ini? Minat tu terputik sewaktu saya mengambil salah satu course di waktu di universiti lagi, iaitu Sociology of Political Violence and Terrorism. Dan saya rasa pada waktu tu fresh daripada madrasah kan, kita belajar mata subjek usuluddin, syariah dengan secara mendalam. Setelah kursus tersebut adalah untuk memikirkan ada tak analis-analis ataupun counterterrorism expert di luar sana yang mampu untuk membahaskan topik-topik sebegini yang mampu membawa kedua-dua lensa dari sudut pembahasan ataupun di academic research dan juga melihat satu tersebut daripada the religious counter narrative, dan rasanya tiada yang seperti itu, dan sebagai seorang pelajar madrasah saya rasa it puts me in a very unique position lah. Jadi apa yang sebenarnya anda pelajari menerusi kajian anda dalam bidang counter terrorism? Di antaranya ialah meneliti trend-trend radikalisasi di Singapura, di Malaysia, secara online, dan juga yang terakhir sebelum saya meneruskan kerja saya adalah melihat tentang trend penglibatan wanita
dalam rangkaian radikalisasi ataupun terrorism networks. Kebetulan apabila saya pun menceburi aspek tersebut, belum ramai yang melihat ataupun membuat kajian dalam bidang tersebut. Bagaimana pula cabaran yang anda hadapi yang paling ketara sebagai penganalisis pencegahan pengganasan ini? Pada tahun-tahun tersebut memang masih banyak atau masih kuat sentimen-sentimen Islamofobia. Walaupun mereka adalah expert, mereka pun datang dengan their own biases dari sudut meeting-meeting dan sebagainya. Kadang-kadang bukan saja dari aspek kita punya appearance, tetapi juga sebagai seorang wanita ataupun disebabkan saya cukup muda pada ketika itu. Banyak juga yang perlu kita buktikanlah credibility dari sudut kualiti kerja, kualiti kajian kita. Saya difahamkan pada usia 25 tahun anda mewakili Singapura dan merupakan satu-satunya yang dijemput sebagai penceramah di satu persidangan global pengganasan. Persidangan pertama yang saya dijemput sebagai seorang penganalisis ataupun counter-terrorism expert. Saya merupakan satu-satunya dari Asia daripada Singapura. Ramai di antara mereka adalah expert-expert yang cukup ternama. Ada sesi soal jawab dan salah satu soalan tentang salah satu hadis yang cukup terkemuka yang banyak disalahgunakan oleh kumpulan-kumpulan radikal seperti ISIS. Yang kelakarnya saya rasa ahli panel tu sendiri secara natural akan tanyakan kepada anda. Tengok kepada saya menjawab. Manakala anda merupakan satu-satunya orang Muslim di sana. Ya. Dan pada ketika itu saya pun teringat salah satu interaksi yang saya ada dengan manager saya pada waktu itu, kerana saya sangat nervous nak pergi persidangan ini. Tapi apa yang manager saya cakap adalah satu yang saya simpan sampai hari ini. Dia katakan bahawa, Amalina, everyone can be an analyst. Everyone can be an expert. But you are the only one who can do both. Dan apabila soalan tu datang, saya pun mengambil mikrofon dan saya menjawab dengan cukup confident lah. Amalina menyentuh tentang isu radikalisasi. Mengapa golongan muda mudah terdedah dengan ideologi pengganasan ini? Pertama ialah sudah semestinya peranan internet dan juga social media. Kerana banyak sebenarnya naratif-naratif ataupun idea-idea yang di luar sana yang mungkin apa yang dikatakan sebagai echo chamber apabila anak-anak muda melayari internet dan juga membaca tanpa membuat mungkin kajian ataupun cross check yang mendalam. Di samping itu juga antara faktor-faktor lain atau faktor-faktor yang cukup ketara dalam mereka yang mungkin terjebak dalam kumpulan-kumpulan radikal adalah kadang-kadang mereka ingin mencari identiti ataupun mereka ingin ada sense of belonging. Norsha dari madrasah. So hari ini saya bawa Norsha pula kepada RSIS. Saya mulakan kerjaya saya di sini pada hujung tahun 2017. Di samping itu masa tengah kerja itu juga saya membuatkan program sarjana muda, iaitu program masters di NTU RSIS sendiri, dan kemudian dalam lebih kurang 3.5 tahun saya mengembangkan kerjaya saya sebagai seorang penganalisis counter-terrorism di sini. Jadi Amalina dari madrasah, anda langsung ke SMU, selepas itu anda meneruskan pengajian sarjana muda di RSIS. Apa penyesuaian yang harus anda lakukan di sini? Penyesuaian tu dari sudut persekitaran. Bukan saja membuat kawan dengan kaum-kaum lain, tapi juga dari peringkat internasional. Juga dalam penyesuaian dari aspek lain adalah juga dari segi aspek akademik
Kerana pengajian mungkin di madrasah dan di universiti cukup berbeza. Di tahap masters tu dah lebih matang, jadi kita pun lebih gembira, kita lebih seronok, kita tahu how to enjoy going through or going to school to study. Sebut tentang kajian, banyaklah masa yang saya luangkan di perpustakaan di situ. Jom! Selepas anda meninggalkan RSIS, apa kesan yang anda tinggalkan? Walaupun setelah saya tinggalkan industri ini, bidang ini masih mendapat jemputan dari sudut persidangan dalam perwakilan wanita-wanita yang berjawatan. Jadi mungkin satu contohnya yang EU ASEAN Women Leadership Conference. Saya rasakan cukup juga terharu apabila saya pun tahu bahawa kajian-kajian ataupun banyak kerja-kerja saya yang masih dibaca. Dari bidang pencegahan perganasan atau counter-terrorism, anda beralih pula ke bidang teknologi iaitu bekerja di TikTok. Kenapa mahu tukar kerjaya ni? Saya sudah pun bekerja dengan Interpol, dengan UN, agensi yang cukup bernama di peringkat antarabangsa. Jadi persoalannya ialah apakah cabaran seterusnya? Ada rasa keinginan untuk that drive to be done in the driver's seat. Jadi instead of advising policymakers, I want to be the policymaker. Jadi disebabkan itu saya pun meneroka beberapa jawatan-jawatan pengubah dasar. Bidang sosial media, teknologi adalah satu industri yang membangun. Jadi disebabkan itu saya pun rasa bahawa bidang teknologi atau sosial media adalah satu bidang yang saya ingin ceburi. Jadi apa kaitan analisis counter-terrorism dengan kerjaya anda sekarang di TikTok ni? Dari sudut pemikiran analitikal, kritikal dan juga kaedah-kaedah metodologi kajian itu banyak yang saya bawa kepada jawatan sekarang. Dan juga saya rasa peranan-peranan lain sebagai seorang pengurus Muslim secara khususnya ataupun sebagai seorang pengurus wanita itu cukup penting. Ia di dalam sebuah kumpulan ataupun satu global team di mana diversity itu adalah satu perkara yang sangat penting. Media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan banyak lagi sering dikaitkan dengan pengaruh yang tidak sihat khususnya bagi kanak-kanak. Salah siapa sebenarnya? Salah alat atau salah pengguna? Kedua-dua mempunyai peranan yang penting. Dan mungkin saya mengatakan dari sudut sebagai seorang yang mempunyai jawatan dalam industri tersebut. Salah satu bidang iaitu bidang trust and safety. Satu bidang yang bertanggungjawab untuk menggubal dasar-dasar yang uphold user safety. Banyak yang dilakukan untuk menjamin keselamatan para pengguna. Namun juga adanya media sosial ini untuk freedom of expression, freedom of speech. Jadi sebagai wadah kita hanya memberikan satu platform di mana at the end of the day tanggungjawab itu juga ada kepada pengguna. Tadi anda menyentuh tentang ruang untuk mengekspresikan diri. Jadi antara kebebasan bersuara dengan memerangi ucapan kebencian, hate speech, berita palsu, kandungan berbahaya. Jadi bagaimana untuk mengekalkan persekitaran yang selamat lagi inklusif, terutamanya dengan isu-isu sensitif? Rasanya ia adalah decorum ataupun rules and expectations yang kita ada dalam perbualan secara offline. Kita memang nak mungkin seseorang tu lebih berlapis ataupun you bring forward your pendapat secara bertanggungjawab. Saya selalu menggalakkan khususnya mereka anak muda perbanyakkan pembacaan. Bukan saja dari sudut informasi yang sama tetapi dan juga daripada sumber-sumber yang berbeza. Kadang-kadang daripada mungkin satu informasi ataupun satu klip video boleh disalahgunakan dengan pelbagai cara. Dan pentingnya juga untuk tidak menyekat kita tak hentikan perbualan secara realiti atau offline. Kerana kadang-kadang orang ingatkan kita ada laman social media untuk replace di offline world, but it's not the case. It's supposed to complement. Zaman saya waktu saya belia dahulu,
komputer diletakkan dalam rumah. Jadi ibu bapa dapat kawal. Tapi sekarang media sosial ada di mana-mana menggunakan handphone dan sebagainya. Jadi bagi ibu bapa khususnya, bagaimana menganjurkan penggunaan media sosial yang lebih bertanggungjawab dan selamat untuk anak-anak mereka ni? Soalan pertama dan utama untuk mereka ialah pada umur berapa mereka ingin memberi telefon bimbit kepada anak-anak mereka, kemudian kebolehan untuk download segala aplikasi-aplikasi social media. Banyak di antara laman-laman social media sekarang yang lengkap dengan kebolehan-kebolehan untuk para ibu bapa melihat ataupun mungkin monitor or at least have visibility apa yang dilihat oleh anak-anak mereka. Generasi muda sekarang ini kelihatan seperti mempunyai jangka perhatian yang pendek ataupun short attention span disebabkan oleh media sosial. Anda setuju? Peranan social media ni saya rasa cukup penting dalam membentuk norma-norma baru ataupun the new types of behaviour. Sebelum ni mungkin kita cuma baca surat khabar ataupun melihat berita, tapi kerana terlalu banyak informasi, jadi mereka pun sekarang memberi mungkin konten-konten yang lebih dikatakan sebagai bite size, yang lebih singkat, yang lebih padat. Jadi ia dapat complement the new types of behaviour bagi anak-anak muda sekarang. Jadi rasanya disebabkan realiti sekarang cukup berbeza yang membentuk mereka mungkin mempunyai jangka masa fokus yang lebih singkat. Amalina, siapa yang menjadi pembimbing atau guru-guru yang memainkan peranan penting dalam pembangunan Amalina sebagai pelajar Madrasah Al-Ma'arif ni? Saya rasa sudah semestinya banyak guru-guru yang memainkan peranan. Antaranya yang saya boleh ingat, Teacher Sarah, Ustazah Samia, Ustazah Majidah. Banyak yang tidak hanya memberikan ilmu tetapi juga pembentukan akhlak dari sudut pembangunan sebagai pemimpin wanita, dan dari sudut karakter, pembawaan diri dan juga impak kepada masyarakat. Rasanya antara salah satu yang saya akan sebut ialah Ustazah Sukarti, iaitu mudira madrasah saya pada masa itu. Ustazah Sukarti, dia pernah ajar saya kurang daripada setahun, tetapi peranannya sebagai seorang mudira tu memberikan impak yang cukup berkesan sebagai madrasah. Menyentuh tentang Ustazah Sukarti. Ustazah. Selamat datang Ustazah. Ustazah boleh cerita-cerita sikitlah, kongsi tentang sifat ataupun nilai Amalina yang menonjol. Bila Amalina berada di kelas Perayu, iaitu untuk mengambil A-level, saya adalah salah seorang gurunya. Selain daripada pengetua, saya adalah guru Amalina. Dan saya tahu memang dia pertama sekali mudah memahami dan kemudian maknanya senang dapat pelajaran yang kita ajar, tapi dia tidak low key. Dia bekerjasama dengan teman-temannya dalam kelas dan boleh katakan pada tahun itu, lulusan pada tahun itu ramai yang masuk universiti. Dan Amalia adalah salah satunya yang masuk SMU. Nak masuk SMU saya rasa susah, bukan senang, mentelah lagi daripada madrasah. Kerana ada interview dan sebagainya. Dan alhamdulillah beliau dapat melakukannya. Salah satu momen yang saya ingat masa tu setiap pagi nanti kita ada assembly. Saya ingat masa tu Ustazah kongsikan bahawa pada tahun 2016 Ustazah mengambil PhD pada tahun tu, dan saya rasakan itu membentuk juga persepsi saya kepada kepimpinan wanita. It's not just about leadership, tetapi juga that advancement, that empowerment dari sudut ilmu, dari sudut knowledge. Ustazah, saya difahamkan di madrasah ini pelajar perlu mengambil sehingga lebih 10 subjek. Jadi apa mesej ataupun nasihat kepada ibu bapa yang ingin anak mereka menuntut di madrasah? Memang madrasah mempunyai tarikan, terutamanya ibu bapa menghendaki pendidikan yang seimbang. Pada masa yang sama, kita pastikan juga para pelajar ini mesti kuat dari segi agama supaya mereka tidak senang untuk dipengaruhi. Itu yang paling penting. Misalnya kalau Amalina hari ini keluar di TikTok, maknanya dia sepatutnya menjadi figure yang dihormati oleh masyarakat. Harapannya ialah
para pelajar madrasah ni menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan saya rasa itu adalah salah satu prinsip atau nilai yang saya pun terapkan dalam diri. Amalina, anda merupakan seorang pemimpin muda, belia, kaum wanita dan juga dari kaum minoriti. Jadi apa yang anda mahu memperjuangkan dalam bidang teknologi ini? Yang pertama ialah untuk meneroka ataupun menceburi bidang trust and safety, kerana impak daripada pekerjaan dalam bidang ini adalah satu yang cukup besar. Yang kedua ialah bukan saja untuk menceburi bidang atau industri ini dari sudut mungkin teknikal dan sebagainya, tapi yang lebih penting ialah untuk menceburi dan untuk menggalas jawatan-jawatan yang sebenarnya membawa impak yang cukup bermakna dan memberi ataupun mewakili, bring that representation in the decision making table. Mengimbau kembali perjalanan anda dari bangku sekolah di madrasah sehinggalah jawatan anda sekarang, ya. Jadi apa prinsip yang anda pegang selama ni? Dare to be different. Saya rasa itu adalah satu perkara yang ataupun satu nilai yang telah pun dipupuk sejak bangku madrasah lagi. Kerana kita di madrasah ni pun bukanlah satu sistem yang lengkap dengan peralatan dan sebagainya. Kemudian ke alam universiti di mana kita baru kita merasakan betapa bezanya daripada aliran madrasah kepada yang lain. Dan kemudian sebagai belia, wanita muda dari sudut kerjaya, sebagai seorang wanita Muslim, banyak sebenarnya elemen-elemen yang akan selalu mengingatkan bahawa you are different. Terserah kepada seorang tu nak lihat dari sudut optimistik ataupun pesimistik. Kadang-kadang mulanya rasa macam alamak, gerun, takut, nervous. Namun saya rasa you have to build that confidence, and it's okay to be different. Because when you are different, people see you, and that's where you gain a lot of respect and credibility. Yang kedua ialah aim for the highest. Sebagai seorang wanita Melayu Muslim, kita boleh saja mencapai kecemerlangan. Pernah tak anda terbayangkan pada usia 30 tahun saja anda telah mengecapi pelbagai bidang dan juga kejayaan, ya? Sudah tentu sekali tidak. Saya rasa mungkin apa yang saya kecapi, apa yang saya gambarkan pada waktu 16 tahun tu, secara terus terang atau secara peribadi, sebenarnya saya telah pun mengecapi semuanya apabila saya memulakan kerjaya sebagai seorang counter-terrorism analyst. Jadi sebab tu, selepas itu persoalannya ialah, what's next? Where are the other areas that you can drive impact? I think that mentality is also very important for a lot of young people out there. Pendek kata, anda orangnya suka mencabar kemampuan dan juga diri anda. Dan akhir sekali, apa mesej ataupun nasihat yang anda boleh kongsi dengan wanita muda di luar sana yang juga ingin menceburi bidang teknologi? Jangan risau, jangan gentar, jangan takut, kerana sebenarnya banyak bantuan-bantuan, wadah atau platform di sana. Banyak juga inisiatif-inisiatif yang membangun, encourages you, equips you, empowers you with the tools, experience and people that you need. But lebih penting, bukan saja kepada mungkin anak-anak muda di luar sana, tapi khususnya untuk anak-anak muda perempuan yang akan memulakan kerjaya mereka. Ini juga adalah satu yang saya pegang sampai hari ini. Dreams without actions are just imaginations. Jadi cita-cita tanpa usaha hanyalah tinggal angan-angan. Baiklah, terima kasih Amalina Nasir kerana menjadi personality detik yang cukup inspirasi, dan kami di sini juga mengucapkan anda semoga terus maju jaya, ya. Ayo kita bergambar.